Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan memberikan ruang masa hari ini, memberikan nikmat kesihatan kepada saya, kepada perempuan yang menonton. So dan nikmat yang paling besar yang kita tak boleh nak lupakan adalah nikmat yang kita masih lagi dalam keadaan Islam, yang kita masih lagi dalam keadaan yang beriman, insya-Allah. Alright, so saya sebenarnya saya nak mulakan pada malam ni dengan live yang saya rasa macam dah tertangguh beberapa hari. Saya rasa saya tak muncul di pada waktu malam di live ni. Sebabnya saya mengikuti kelas. Saya ada kelas pelaburan saham. Jadi kita belajar, saya tengah masih belajar dan kelas tu baru habis semalam. Kelas baru habis. Jadi saya saya mengikuti kelas, jadi saya tak dapat nak buat live. Jadi saya minta maaf sangat-sangat sebab mungkin ada di kalangan anda yang sedang menanti untuk nak tengok live, yang nak dapat info ataupun mungkin dia nak bertanyakan soalan. Jadi orang yang mungkin tertunggu-tunggu nak tanyakan soalan tersebut, jadi mungkin terlepas, Allah tak live ke malam ni. So ada yang tanya kepada kita, baik, which is benda tu saya pun tak dapat nak kata apa-apa lah sebab saya mohon ampun dan maaf lah. Jadi hari ni saya nak tebus, hutang live saya bersama dengan orang yang menonton ni semua. Jadi malam ni saya nak buka persoalan dan sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama dengan saya, Fahmi Ramli. Dan saya nak check dulu, kita nak test dulu live kita malam ni. Siapa yang nampak, siapa yang tengok sekarang ni, boleh tak tolong tekan, kalau siapa yang nampak clear, yang dengar clear, tolong tekan 8. Dia tak tekan nombor 8. Sebab saya rasa macam saya risau, takut line saya tak okey ke. Okay? Siapa yang dengar saya ni, tolong tekan 8. Saya bagi tahu 8 sebab saya nak test. Kalau ada orang tu dengar, so lagi kata dah apa benda dia cakap ni. 8. Okay, thank you Putri Kinabalu, Anas Ara. Saya nampak clear dan bunyi jelas 8. Okay. Alright. Nombor 8. Saja saya suka pilih nombor 8 sebabnya nombor kesukaan. Kan nombor, patutnya nombor kesukaan nombor 1, tapi sebenarnya nombor pemain bola sepak kegemaran saya itu Steven Gerrard. Buat orang yang follow saya, dia tahu saya adalah penyokong tegar Liverpool. Walaupun Liverpool kalah, tapi saya tak ada masalah. Okay, kurang jelas. Tapi maksudnya kalau orang lain sebut 8 tu jelas, dengar, that means Puan Waliza Imo mungkin ada problem. Tapi insyaAllah lah kalau boleh cek balik internet. Okay, so terima kasih semua yang menonton. Saya sebelum nak terima soalan tersebut, saya nak bagi respon sikit lah. Saya ada buat artikel, saya tak buat artikel panjang lah, cuma saya buat satu perkongsian pendek yang mana berkaitan dengan ada tips saya dah kongsikan. Ada yang pertama tu tips berkaitan dengan bukan tips, saya rasa macam lebih kepada peringatan lah. 5 perkara yang penting untuk orang yang nak poligami dia tahu. Okay? Dia kena tahu apa benda yang apa benda yang dia kena lakukan kalau nak berpoligami dengan berlaku adil. Dan yang kedua saya kongsi tentang fasah. Cuma yang tentang fasah ni tak jadi isu sangat. Cuma yang jadi isu, yang jadi perkongsian ramai tu adalah tentang poligami tersebut. Jadi adalah saya rasa macam yang ni orang panggil apa, macam scammers ni yang nak kritik tapi dia tak pernah dia tak dedahkan dia pun nama dia sebenar, dia pakai nama samaran. Jadi saya rasa yang ni tak tahulah, dia ni tak puas hati lah. Dia kata orang yang cuba orang yang ni betul ataupun dia pun tak pernah poligami. So
saya pun tertanya-tanya juga, oh kalau kita nak kongsikan benda ni, kita kena poligami dulu ke? Kalau macam tu lah kan, kalau kita ambil lah perumpamaan begitu, maknanya kalau kita nak cerita tentang kes bunuh, jadi kita kena bunuh orang lain macam tu. Ataupun lah kan, kalau kita nak defense orang mencuri, maksudnya kita kena mencuri dulu. Faham tak? Kalau dalam isu kes syariah ni, kalau saya nak cerita tentang fasah, jadi maksudnya saya nak kena fasah dulu. Ini adalah satu pemikiran yang cetek lah saya beritahu. Sebab saya berkongsi tu bukan sebab kita poligami, kita menentang ke, kita menyokong ke, tak. Cuma apa yang saya kongsikan adalah perkara yang berkaitan dengan hak yang perlu diketahui, khususnya bagi wanita yang dia perlu tahu kalau dia berlaku poligami dalam perkahwinan dia, iaitu suami dia suami dia memadukan dia. Jadi apa yang dia kena tahu tentang hak tersebut, yang tu yang saya kongsikan, supaya kita semua, especially perempuan yang mana mungkin tak tahulah mungkin berlaku kepada diri anda. So at least kita kena ambil tahu. Tak semestinya kita rasa macam tak adalah suami kita ni tak poligami dan sebagainya. Tapi at least kita kena ambil tahu supaya benda ni menjadi satu maklumat kepada diri kita. Alright? Sebab ada orang dia tak tahu tentang hak dia, dan bila dia lantik kita dekat mahkamah, dia kata tuan buatlah apa pun. Saya pun tak tahu dia puan nak apa sebenarnya. Kita pun kata baru dia cerita kata suami dia madukan, suami dia kahwin lain, dan kemudian tapi saya tak mau dia kahwin dengan lain. So saya nak dia lepaskan saya. Okey, jadi puan nak saya lawan. Saya sebenarnya tak mau lawan sangat, tapi saya tak tahu nak buat apa sebenarnya. Boleh tak tuan buat je apa yang puan nak buat? Saya kata puan macam ni puan. Saya ni bukan kontraktor rumah. Bukan kontraktor rumah yang lepas kat saya boleh buat ikut suka apa, saya buat surprise saja. Dia bukan macam tu. Sebab bila kes di mahkamah syariah ni, kita kena tahu apa hak kita dan apa yang kita perlu untuk perjuangkan. Okay. So, insyaAllah saya nampak macam orang suka dengan perkongsian-perkongsian yang pendek dan sebagainya. So, saya rasa macam kita lepas ni kita akan teruskan dengan perkongsian pendek tu, dan if ada perkongsian yang panjang kita akan kongsikan. Alright, so which is baru ni saya kongsikan sikit lah. Saya ada saya ada buat survey lah kan. Saya ada buat survey untuk orang follower saya. Dia orang follow ni, terutamanya perempuan yang menonton ni. So follow ni sebab suka live ke, sebab penulisan ke, sebab video-video pendek ke dan sebagainya lah. So ramai orang jawab berdasarkan kepada penulisan. So which is good lah, sebab saya pun at least saya memang suka menulis, dan insya-Allah saya akan siapkan buku saya sendiri, which is buku yang sebenarnya membantu untuk menyelesaikan isu fasah. Okay? Membantu, bukan dia boleh bantu 100%, at least dia boleh menjadi satu persediaan penting lah. Dan doakanlah buku tersebut siap dalam tempoh yang terdekat, dan insya-Allah siapa yang follow dekat IG tu dia nampak saya ada hantar gambar buku tu, design. Tapi saya nak olah sikit lah, saya nak kena bubuh gambar saya juga sebenarnya ni. Peluang kan? Peluang menulis buku, nak terbit buku, ada gambar. Okay. Nur Aisyah. Assalamualaikum. Assalam tuan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat malam tuan kami. Alah, Puan Liana Ana, janganlah tanya dekat ni, cuba tanya dekat sini. Boleh tak Puan Liana Ana? Tolong tulis dekat sini puan, boleh kita kongsikan. Okey, sebab malam ni saya nak ambil soalan je. Okey. Saya nampak ada satu soalan. Terima kasih Puan Nur Aisyah. Okey, jom kita tengok alright. Puan Nur Aisyah tanya, Tuan Fahmi, saya ada soalan. Suami ingin kahwin satu lagi. Okey. Tapi isteri tak nak bermadu. Alright. Sebab suami seperti tak mampu. Nafkah pun selalu culas. Adakah jatuh hukum isteri dahaka kalau tak mahu bermadu? Okey. Alright. Saya macam ni saya risau satu perkara tau.
walaupun mungkin lah kan saya ni adalah peguam syar'i, tapi saya rasa macam saya tak layak untuk menjadi cerita bab-bab hukum akam. Dan saya tak ada rasa macam saya ni ustaz. Kan? Saya nak kongsi sikit lah sebelum saya nak jawab soalan Puan Aisyah ni. Dulu masa lepas habis diploma, kemudian sebelum nak sambung degree, and then semasa cuti panjang degree, saya menjadi guru tau. Saya jadi cikgu. Kita ada dulu title, tak tahu sekarang ni ada tak lagi, Guru Sandaran Tak Terlatih, GSTT. Okay. So saya gantilah mana cikgu yang bersalin. So under PPD lah, Pejabat Pendidikan Daerah. Saya pernah mengajar dekat sekolah menengah, ada 2 sekolah menengah. Satu sekolah menengah Tun Hussein On Seberang Jaya. Kemudian satu lagi sekolah menengah Guar Perahu Indah, dekat Guar Perahu, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dan ada 2 sekolah rendah saya pernah mengajar, iaitu sekolah rendah Sekolah Kebangsaan Kir Johari kat Perai, dan satu lagi Sekolah Kebangsaan Kebun Sirih. Kebun Sirih saya pun lupa. Betul Kebun Sirih betul kan? Saya pun lupa dah. Ya kot. Saya lupa dah. Okay. Jadi tapi nak ceritanya apa, saya dapat mengajar, dapat subjek yang saya ajar dan saya ganti adalah pendidikan Islam. Setiap kelas, kalau sekolah menengah ke sekolah rendah ke, setiap kelas yang saya ganti tu, kalau first time cikgu masuk ni, cikgu masuk senyum-senyum semua tu. Tapi kalau saya masuk muka saya ketat sekejap. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Saya tak perkenalkan nama diri saya lagi. Okay. Saya nak tengok budak-budak, saya bagi tahu Assalamualaikum. Syarat saya ada 2 syarat, saya kata. Okay. Syarat saya yang pertama, saya tak nak orang semua panggil saya ustaz. Semua macam terkejut. Semua pakat, siapa dia ni? Tiba-tiba aja dah lah cikgu ganti baru. Kemudian bagi masuk bagi syarat dah. Kita semua pakat tanya, kenapa jangan panggil saya ustaz? Syarat yang kedua, saya lupa dah. Saya pada tak ingat dah. Okay. Jadi point is, saya memang rasa macam allergic kan. Okay. Astaghfirullahaladzim. Dia bukan allergic apa. Saya rasa macam saya kurang sesuai, kurang afdal untuk panggil saya ni ustaz. Sebab saya rasa macam tak sesuai dengan saya ustaz tu. Jadi saya mengajar pendidikan Islam, tapi saya nak panggil saya cikgu. Tu masa dulu lah, zaman cikgu-cikgu dulu. Sekarang ni dah peguam. Standard panggilan peguam ni tuan lah. Okay? So Tuan Fahmi ni ramai bagus lah Tuan Fahmi ni. Cuma bab ustaz ni dia selalu cerita bab hukum akam. Jadi kalau untuk persoalan Puan Aisyah ni, sebenarnya tak ada isu pun kalau kata isteri ni tak suka bermadu. Okay? Biasa, satu perkara yang tak menjadi satu kesalahan pun. Tak menjadi satu kesalahan pun kalau kata isteri ni tak suka dimadukan. Biasalah. Kalau disebabkan isteri ni bagi tahu kata aku tak suka bermadu dan sebagainya, kena jadi hukum dosa. Kacau lah macam tu sampai tak boleh nak suarakan. Alright. Yang menjadi isu adalah, yang menjadi hukum berdosa tu, kalau kata suami tunaikan segalanya tapi kita tetap nusyus. Maksudnya kita tetap tak taat kepada suami. Taat tu maksudnya dalam keadaan yang suami tidaklah seorang yang abai tanggungjawab dia. Suami yang sediakan nafkah, suami yang layan isteri dengan baik, suami yang boleh didik beragama, boleh bimbing beragama, suami yang tak pernah pukul, suami yang tak pernah cakap kasar. So, everything is good. So dia menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami yang betul. Jadi kalau isteri ni dia tak taat juga, dia mungkin boleh jatuh kepada hukum nusyus. Ni bab hukum dia bukan prinsip undang-undang lagi. Dia boleh jatuh kepada nusyus. Okay? Cuma kalau isteri yang tak dapat duit nafkah dengan betul, kadang-kadang bagi, kadang-kadang tak bagi, ada kadang-kadang bagi tapi tak cukup. So suami yang tak menjalankan tanggungjawab dengan betul ni, tak tanggungjawab dengan betul terhadap diri dia, kemudian dia nak berkahwin pula dengan wanita yang lain. Okay? Bila dia nak kahwin dengan wanita lain, takkanlah seorang isteri ni dia sanggup bersetuju. Dia sanggup tak boleh kata apa sebab yang tu hak diri dia.
Kalau cakap macam tu juga boleh dikatakan nusyuz, boleh kata berdosa dan sebagainya, which is benda ni dia akan menyebabkan tak fair, tak adil. Dan even dalam fasah pun, dalam section 53 Enakmen Keluarga Islam pun, right, salah satu daripada alasan untuk tuntut fasah, okay, biasa orang tahu nak tuntut fasah ni sebab tak dapat nafkah lebih pada 3 bulan, tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun, kena pukul, mental torture, apa lagi, kena suami kena penjara, suami curang dan sebagainya. Tapi ramai orang yang tak tahu, salah satu alasan untuk isteri tuntut fasah adalah suami tidak berlaku adil dalam poligami. Jadi maksudnya kat situ dia membenarkan kepada seorang isteri ni, untuk tuntut cerai, untuk tuntut fasah kalau suami tidak berlaku adil. Jadi adakah itu menjadi satu kesalahan? Jawapannya tidak. Isteri boleh bersuara untuk tidak bersetuju dalam poligami ni kalau dia dalam keadaan tidak ditunaikan tanggungjawab itu dengan baik. Okay, so pada saya be humble sikit, saya bukan ustaz, dan pada saya for sure insyaAllah, okay, dia takkanlah sampai tahap berdosa untuk kita mempertikaikan benda tu. Sebab di mahkamah syariah, kalau seorang suami ni dia nak poligami, dia kena buat saman dan penyata tuntutan. Ni ada orang dia tak tahu, dia ingatkan kahwin ni dia kena pergi pejabat agama macam dulu-dulu, macam bujang. Dia pergi pejabat agama, dia bagi tahu, saya nak kahwin dengan bakal isteri nombor 2. So orang pejabat agama pun akan kata, dah ada perintah poligami ke? So kata, perintah poligami? Saya nak kahwin ni, nak buat benda betul ni, saya nak buat kerja baik ni, takkan saya nak kena pergi mana? Mestilah saya nak main pejabat agama. Ini cara macam ni. Kalau jawab ni, dia mesti orang ni dia tak tahu. Orang yang nak poligami, dia kena naik Mahkamah Tinggi Syariah. Kan? Dia kena filekan satu saman dan penyata tuntutan untuk saman tersebut diberikan kepada isteri yang pertama. Kalau dia nak kahwin yang ketiga, isteri pertama dengan kedua akan dapat tuntutan tu. Kalau dia nak kahwin yang keempat, isteri pertama, kedua dan ketiga kena dapat. Okay? So, saman dan penyata tuntutan tu, isteri pertama akan dapat, ni contoh orang baru nak kahwin dua kan. So, dia akan dapat. Bila dia dapat yang tu, isteri pertama berhak untuk datang ke mahkamah dan lawan benda tu. Lawan tu bukan sebab apa. Lawan tu untuk nak tunjukkan bahawa suami ni tak berkelayakan, tak berkemampuan dan tak perlu pun untuk dibenarkan poligami. Okay? Tak menjadi satu kewajipan pun untuk dia berpoligami. Sebab satu saja, dia tidak boleh dan tidak layak. Tu je. Kadang-kadang isu layak ni pun jadi satu isu juga. Cuma yang paling penting, bab poligami ni adalah perlu ataupun tidak sebenarnya. So isu keperluan, dia bukan isu layak. Kalau nak kata isu layak ni kan, saya rasa ramai orang dia mungkin akan layak. Tapi perlu ke? That's why dalam syarat untuk poligami ni, perkara pertama adalah berkaitan dengan perlu. Kenapa mahkamah perlu benarkan benda tu? Dia memang tahu lah alasan yang tepatnya. Okay, alright. So, soalan okay, soalan Puan Aisyah saya jawab jelas Okay, alright. Ya ke tuan tak perlu soalan saya kenal? Okay. Madu itu manis bagi lelaki tapi hempedu bagi perempuan. Allah, dah macam tajuk drama lah. Tapi dia terbalikkan. Ingatlah ada satu tajuk drama tu sebelum TV3 itu. Manis pahitnya madu, manisnya hempedu. Tak tahu apa benda dia nak sampaikan tu tapi ini manisnya madu. Madu memanglah manis. Kan? Wallahualam lah kan. Kalau orang tengok dekat grup ni, dekat dalam page saya ni, live ni, dia mungkin akan kata kita ni macam seolah-olah menentang. Sebenarnya saya tak menentang poligami. Okay? Cuma saya menentang orang yang tak layak poligami, dia nak poligami. Ada beza kat situ. Okay? Kalau orang ni memang layak dan sebagainya, dia gentle, so, suka hati dia lah. So, kita, kalau dalam grup ni pun mungkin ramai, okay, saya boleh predict je lah. Saya boleh jangka je, saya tak tahu berapa yang tepat sebagainya. Anda yang menonton ni, ada yang setuju, ada yang tak setuju.
Ya, ada yang kata ada yang mungkin sekarang ni dia bermadu. Ya, ada orang yang okey, ada orang yang dia tak kisah pun. Which is kalau ada perempuan yang mungkin tak pernah tahu, ni saya nak bagi tahu. Ada tahu di luar sana grup WhatsApp ataupun grup Telegram, saya tak pasti. Grup isteri bermadu. So macam orang yang tak kisah, maksudnya dalam menghidupkan poligami ni. Yang ada dalam grup tu semua perempuan sahaja. Bukan laki. Laki jarang lah nak buat grup-grup macam ni. Okay? So, perempuan dan sebagainya. So, okay lah. Kalau dia buat tu, maksudnya dia setuju. Tapi saya percaya, ramai orang dia mungkin tak setuju. Itu perkara biasa, lumrah biasa. Lumrah biasa wanita ni dengan sifat cemburunya. Okay? Dan tak boleh tolak juga, ada orang yang tak kisah dalam isu bermadu, kongsi. Okay? Terpulang lah macam mana pun tarifan anda. Mungkin ada orang dia rasa macam, oh manisnya poligami ni dan sebagainya. Mungkin ada macam tu. Ada bola ke malam ni? Ada bola Mana lawan? Oh serius lah. saya kalau kata bola tu, ini hari apa? Hari ni Jumaat. Ini bukan Liga Inggeris kalau hari Jumaat ni. Saya rasa ni Liga Malaysia. Minta maaf lah apa saya kurang sikit. Kalau final tu mungkin lah. Saya tak tahu final ke saya pun dah lama tak tengok bola. Bola ni lah. Jarang sikit lah bola nak tengok bola ni. Kalau saya tengok pun, saya tengok dekat YouTube bila ada cerita pasal gol saja. Dia tunjuk gol-gol je. Walaupun saya penyokong tegar Liverpool pun, tapi kalau dia tunjuk tu lewat malam semua tu, memang bukan saya lah tu. Kan jarang-jarang lah saya nak bangun tu. Okay, Syarifah Fatihah. Nak tanyalah. Ui, tanda seru. Bunyi macam marah lah. Puan Syarifah, kalau Puan Syarifah tengok ni, janganlah marah saya nah. Saya tak terkejut saya. Nak tanyalah, kalau suami jenis suka lebihkan staf dari isteri, macam mana ya bergaul dengan staf macam tak ada batas? Bila isteri tegur, dia kata staf yang bagi dia makan. Apa yang patut isteri buat? Dia memang pentingkan staf dari isteri. Bahaya ni. Dia bukan apa, kita bimbang satu, takut satu saja. Perkataan yang kita lepas waktu marah tu, takut nanti ni dia memakan diri kita balik. Sebab bagi apa? Staf yang bagi makan. Jangan. Okay? Takut bimbang nanti ni kita terlepas isu akidah kita tu. Sebab yang bagi makan kepada kita Allah. Cuma usaha tu, kalau kita usaha lebih, mungkin Allah boleh bagi rezeki yang lebih. Tapi kita tak boleh kata staf ni yang bagi kita makan. Betul tak? So nasihatkan betul-betul lah. Kalau ada suami yang kata macam ni, minta dia bertaubat balik lah. Minta dia berbetulkan balik lah perkataan tu. Walaupun mungkinlah dia marah dan sebagainya, tak bolehlah ucap macam tu. Right? Allah yang bagi kat kita semua. So apa yang patut isteri buat, dia memang pentingkan staf. Okay. Soalan ni yang selalu tanya kat saya. Okay? Saya ni bukannya pakar motivasi, bukan pakar terapi, apatah lagi doktor psikiatri. Okay? Saya adalah peguam syar'i. Kalau orang tanya kat saya, dia cerita tentang masalah rumah tangga, Puan Syarifah tanya masalah bergaduh dengan suami disebabkan suami lebihkan staf, suami buat ni, test, okey tiba-tiba lain jadi. Kalau dia tanya suami kita apa suami bergaduh dan sebagainya, mesti orang akan tanya kat saya, nak buat apa ni tuan? Alright. Saya kalau tanya kat saya, jawapan saya dia akan berdasarkan topi saya. Topi saya sebagai peguam syar'i. Kalau tanya dekat kaunselor, dia mungkin akan jawab cara yang lain. Tapi kalau tanya kat saya sebagai seorang peguam syar'i, apa yang saya akan tanya balik kepada anda adalah, puan nak buat apa? Puan nak teruskan perkahwinan ke ataupun puan nak cerai? Okay? Tu dua jawapan ni, dua soalan saya ni
Jawapan tu ada pada diri puan. Ada pada diri perempuan. Okay? Yang mana kita kena tahu sendiri. Bila kita dah bergaduh dan sebagainya ni, so mesti kita ada dua perasaan. Kita nak teruskan perkahwinan, dalam keadaan kita marah, kita sayang dan sebagainya, kita nak bagi peluang, teruskan berkahwin. Cuma, kita belajarlah cara untuk menasihati ke, belajar untuk tackle balik ke dan sebagainya. Sebab tak semua orang, dia nak teruskan perkahwinan. So kalau kita rasa macam tak apalah, pimai balik macam mana pun, Yani juga suami yang jaga aku, whatever is it, and then so kita rasa macam tak apa, aku nak bagi peluang tapi aku nak cuba rawat rumah tangga tersebut. Alright, fine, teruskan. Okay? Tapi kalau kita dah tak mampu nak teruskan, kita rasa macam geram dan sebagainya, kita dah tak mampu nak hidup lagi bersama, so jawapannya adalah berpisah. Tu kalau tanya saya sebagai seorang peguam syar'i, nak buat apa, saya bagi balik kepada anda. Dia macam main badminton, puan bagi kat saya smash bagi kat saya angkat balik ke tengah. Nak buat apa? Saya angkat balik. Okay? So kita pilih, nak smash ke kiri ke, nak smash ke kanan ke. So pilih sendirilah. Nak teruskan kahwin, dengan cara merawat semula rumah tangga, ataupun kita nak berpisah. So kalau nak berpisah, kita kena fikir apa metod perceraian yang sesuai. Cerai cara baik ke, cerai fasakh ke, cerai taklik ke, so bergantung kepada fakta kes hidup kita. Okay? Dia tak boleh tanya kat saya macam tu, apa isteri perlu buat, saya tak boleh pukul sama rata. Jadi pilih sendiri. Anas Ara. Tuan, ya saya. Dalam surah At-Talaq, ada disebutkan tentang upah menyusu kepada bekas isteri. Dalam enactment syariah, ada tak peruntukan khas tentang upah menyusu kepada bekas isteri yang diceraikan ketika mengandung dan habis iddah setelah melahirkan? Bekas suami masih perlu berikan nafkah iddah atau tidak kepada bekas isteri yang diceraikan sewaktu masih mengandung? Terima kasih. Bagus soalan ni. Saya bagus. Soalan Puan Anas Ara bagus. Ingat, level dia level tinggi. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Okey. Baik. Dalam Al-Quran memang disebutkan ada upah untuk upah isteri yang menyusukan anak. That means tanggungjawab isteri ni, dia bukan wajib untuk dia menyusukan anak yang dilahirkan. Jadi adakah suami ni yang nak kena bagi susu? Tak. Memang suami takkan dapat keluarkan susu. Okey, ni lawak gurau je. Jadi kalau isteri tu bagi, dia dikira satu bukan satu sedekah. Dia dikira sebagai satu upah yang perlu diberikan oleh suami kepada isteri tersebut. Right? Cuma dalam undang-undang tak ada satu pun peruntukan khas, untuk upah susu. Maksudnya kalau kata berlaku kalau kata contohlah kan, kalau kata berlaku penyusuan kepada anak yang dilahirkan tersebut, anak yang dilahirkan tu, jadi isteri ni dia minta duit, minta duit upah susu. So suami ni tak nak bagi, contoh dia. Jadi kita tak boleh buat tuntutan tu dekat mahkamah, dan tak ada pun tuntutan dinamakan tuntutan upah menyusu, tak ada. Kalau berlaku perceraian pun tak ada juga tuntutan yang sama. Dia tak ada tuntutan khas macam tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunggak. Dia tak ada macam tu. Dia tak ada satu tuntutan menyusu badan. Tak ada, dia tak ada macam tu. Yang ada adalah tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunggak, hutang dalam perkahwinan, harta sepencarian dan beberapa lagi. Okay? Jadi kalau kita nak cerita tentang upah menyusu ni, biasanya kita masukkan dalam tuntutan mut'ah. Okay? Mut'ah. Sebabnya mut'ah ni adalah sagu hati selepas perceraian. Okay? Sagu hati selepas perceraian, that means seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya,
Okay? Tanpa alasan yang munasabah, dia berhak untuk mendapat mut'ah, berhak untuk mendapat sagu hati. Tahu sagu hati? Tafsiran lain dia adalah hadiah. Sagu hati selepas cerai. Bekas isteri tuntut saja, dia wajib dapat. Jadi, kita boleh buat tuntutan mut'ah, jumlah tu unpredictable. Tak tahu dijangka. Okay, terpulang. Cuma dia perlu rational sahaja. Kalau nak tahu macam mana ni, kena bergantung kepada nasihat peguam. Berapa sesuai dan sebagainya. Alright. So mut'ah ni, dia adalah satu sagu hati selepas perceraian yang mana kita boleh menceritakan kepada mahkamah tentang pengorbanan-pengorbanan yang telah kita lakukan sepanjang tempoh kita berkahwin. Kalau kata perkahwinan tu 10 tahun, so 10 tahun tu apa pengorbanan yang telah berlaku? Contohnya, kita melahirkan anak, kita berhenti kerja, berhenti kerja semata-mata membesarkan anak, kita menyusukan anak, kita yang basuh baju, kita yang masak, kita yang segala-galanya. So tu pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh seorang isteri dalam rumah tangga. Jadi mut'ah boleh cerita benda-benda tu semua. Okay? So lepas tu dia akan cerita pula tentang apa perasaannya selepas bercerai. Dia cerita tentang sifat malu dia berlaku, tekanan-tekanan. Ini cerita-cerita dalam mut'ah ni. Okay? So saya tak mau pilih yang tu. Saya nak fokus pada soalan puan. So kalau kata upah susu tu, dia tak ada satu tuntutan yang tepat. Cuma dia boleh dimasukkan dalam cerita mut'ah, iaitu sagu hati selepas cerai. Ceritalah kepada mahkamah. Dan pastinya, dia tak ada satu ukuran yang tetap. Tak ada satu ukuran yang tepat. Contoh dia, ni berapa kali susu ni, bayaran banyak macam ni. Tak. Ibu ni bagi susu, ada ukur kata contoh lah, kelak sampai dah 5 liter. Okay, 5 liter bagi minum susu. 5 liter bersamaan dengan berapa ringgit dapat. Tak, dia tak ada macam tu. Okay, jadi sama macam konsep mut'ah tadi. Mut'ah tadi pun dia tak ada satu kiraan yang tepat. Jadi kita cerita saja kepada mahkamah dan mahkamah yang akan tentukan berapa nilai yang kita layak berdasarkan pengorbanan-pengorbanan yang kita cerita. So faham Bekas suami masih perlu berikan nafkah iddah atau tidak pada bekas isteri yang diceraikan sewaktu masih mengandung. Okey. Isteri yang diceraikan dengan talak 1 ataupun talak 2, kita sebut sebagai talak raj'i. Okay, talak 1, talak 2 kita sebut sebagai talak raj'i. Talak yang boleh lagi dirujuk dalam tempoh iddah. Isteri yang diceraikan dalam keadaan isteri tersebut mengandung, dia tetap sah. Okay, dia tetap sah. Cuma tempoh iddah isteri yang mengandung tu adalah sehingga dia melahirkan anak. Kalau katalah lafaz cerai tu masa isteri tu baru 3 bulan mengandung. Okey, 3 bulan. Dia ada lagi 6 bulan. Dia nak sampai due 9 bulan kan. So 3 bulan baru dah bercerai. Dia ada lagi 6 bulan tu. So 6 bulan tu lah tempoh iddah dia. Okay. Kalau orang yang tak mengandung, yang standard period, suci ke apa tu, kalau bercerai, dia akan iddah dia adalah 3 kali suci. Salah satu quru. 3 kali suci. Dan biasanya orang yang kiraan normal ni, dia akan kata 3 kali suci dia tu lebih kurang macam 3 bulan lah. Jadi tempoh untuk orang mengandung ni panjang. Tapi kalau kata diceraikan tu dalam keadaan mengandung tu dah 7 bulan dah. 6 bulan ke 7 bulan ke, tinggal lagi 2 bulan sahaja. So 2 bulan itulah tempoh iddah dia. Sehingga dia melahirkan anak. Kalau katalah tak dan sampai 9 bulan pun, tengok-tengok doktor nasihatkan kata suruh kena keluarkan dah ni. Memang dia nak keluar dah. So Caesar ke apa whatever is it. So takat tu je lah dia punya habis tempoh iddah dia. Okay. Jadi kalau orang yang mengandung ni tempoh iddah dia tu panjang, let's say tadi macam tadi 6 bulan tu. So 6 bulan tu lah dia punya nafkah iddah yang dia layak untuk terima. Maksudnya sebulan sekali lah. Lebih kurang macam tu. So bersamaan dengan 6 bulan, 6 bulan lah nafkah iddah dia. Tapi kalau katalah dia punya tempoh iddah dia tu pendek, 7 bulan dah baru cerai, tinggal lagi 2 bulan lebih kurang macam tu.
So 2 bulan tu lah nafkah iddah dia. Sebab nafkah iddah ni adalah nafkah yang perlu lagi seorang suami yang ceraikan isteri tu dengan talak raj'i untuk tunaikan. Dia lebih kurang macam nafkah dalam tempoh perkahwinan, nafkah sebagai seorang isteri. Sebabnya nafkah iddah ni kenapa kena bagi? Sebab dia belum bercerai habis lagi. Dia masih ada lagi ikatan tu tak putus habis. Senang ceritalah. Dia tak putus habis lagi. Sebab dia masih boleh dirujuk. That's why kalau orang yang bercerai, macam contoh suami bercerai dengan isteri dia tu, isteri tengah beriddah, okay, suami ni dia tak boleh nak kahwin dengan perempuan lain lagi. Dia pun kena iddah juga. Dia kena tunggu sampai isteri dia ni yang baru cerai tu habis iddah, baru dia boleh kahwin dengan orang lain. Tu pun suami pun ada iddah juga. Cuma dia tak main period je. Okay, faham So, jawapan dia layak untuk terima nafkah iddah kalau dia diceraikan dengan talak raj'i. Tapi kalau diceraikan dengan talak bain, maksud talak bain ni talak yang dah tak boleh nak rujuk dah. Contohnya talak 3, talak yang dibuat secara tebus talak, bayaran tebus talak, ataupun cerai talak tu secara fasah, dipisahkan oleh mahkamah. Tu kita sebut sebagai talak bain. Jadi bila talak bain ni dia tak boleh dirujuk, jadi tak adalah nafkah iddah tersebut. Nafkah iddah ni hanya untuk orang yang bercerai dengan talak raj'i saja. Sambung Puan Nur Aisyah. Setelah begitu kan tuan, suami seperti orang kematian isteri, kecewa habis. Sampai tak bertegur dengan isteri, padahal bukan isteri buat panggil, tapi dia tegur pun sekadarnya saja. Dia macam tak boleh move on dengan perempuan tu. Macam mana tuan? Tidak rasa seperti diabaikan hati dan perasaan. Puan pilihlah apa yang puan nak bahagia, puan. Pilih sendirilah apa yang puan rasa bahagia. Kalau saya ada kat tempat puan, saya dah ada dah jawapan saya. Saya memang takkan boleh pinya. Memang saya akan terpulang. Saya tak mau paksa. Yang ni puan sendiri pilih. Siapa-siapa yang ada perasaan macam tu, buat sendiri. Pilih sendiri apa yang membahagiakan diri kita. Dan ingat, dia bukan menjadi satu kesalahan besar kalau kata kita nak pisah pun. Berpisah. Perkahwinan ni, dia bukannya satu benda yang sampai tahap berdosa besar. Kalau kata memang perkahwinan ni dah tak ada mawaddah warahmah. Okay? Even dalam Quran pun membenarkan. Saya dah hafal dah dalil dia tu. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu ada 2. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin, ambillah dia dengan yang baik, dengan cara yang baik, ataupun aw tasrihum bi ihsan, ataupun lepas dia dengan cara yang baik. So, Quran pun sebut lepaskan dengan cara yang baik. Kalau kata tak boleh, dah tak ada mawaddah warahmah ni. So apa yang masalahnya kan? Ina Syarina, macam mana ya Tuan Fahmi setelah selesai akad nikah isteri kedua, rupanya surat tu isteri pertama tak dapat. Mana kata si suami tu tipu kedua-dua isteri. Okey, maksudnya si saman lah kan. Saman tu kalau kata tak dapat, so anda kena rujuk dekat mahkamah syariah. Kalau bagi tahu dekat mahkamah syariah, bagi tahu dia punya kalau mahkamah kata saman tu diserahkan kepada alamat ni dan sebagainya. So kita kata saya tak ada pun dekat alamat ni, saya ni tipu dan sebagainya. So anda boleh buat aduan. Okey, maksudnya penipuan maklumat lah. Cuma dia boleh jadi sebagai satu jenayah sahaja. So dia yang tu bidang kuasa Jabatan Agama Islam lah untuk ambil tindakan selanjutnya. Dan bab penipuan serahan alamat ni pun bukan satu benda yang kecil dan dia sangat besar. Cumanya dia tak boleh membatalkan perkahwinan yang telah berlaku. Okay? Penipuan is penipuan. Perkahwinan kalau cukup rukun dia tetap sah. Cuma dia mungkin akan dikenakan tindakan jenayah je lah. Right, tapi kalau untuk perkahwinan tu nak dibatalkan ke semua tu tak boleh kalau kata rukun semua dah penuh, dah elok dan sebagainya. Jadi perkahwinan tu saya rasa mungkin boleh diteruskan. Right?
Okey. Azila Azmin new. Baru Tuan Fahmi, macam mana nak menghadap bakal suami? Oh, bakal suami yang emosinya tak menentu. Kadang mengamuk tiba-tiba, kadang-kadang merayu mohon minta maaf. Lepas tu barang balik. Apa persiapan sebagai seorang isteri? Senang. Maksudnya dia senang cerita saya tak tahulah, tapi saya rasa macam ni kot dia gila talak so kalau kata kita ada situasi yang macam tu orang yang dia nak pujuk balik tapi kita dah tak boleh nak pi dah dengan perangai sat elok sat tak elok, kadang-kadang mana-mana perempuan pun tak suka, even kalau katalah lelaki sekalipun kalau macam tiba-tiba nak mai balik dengan kita, nak mai kawan balik dengan kita tapi perangai ni sat elok sat tak elok, kita pun sampai nak menyampah dan sebagainya. So kita pun nak avoid, kita pun nak mengelak daripada benda-benda macam ni Okay. Dulu saya boleh kongsi sikit saya pernah tanya juga benda ni dekat Tok Guru lah. Tok Guru saya, peguam syar'i juga, legend lah. Okay. So dia kata orang yang gila talak ni, orang yang gila talak ni biasanya dia memang sukar untuk kita nak lari diri. Dia kejap cari sana, cari mai sini. Sukar untuk kita nak lari. Kalau kita nak sekat air sungai tu pun, kita nak sekat air sungai, lama-kelamaan pun dia akan kacau dan sebagainya. So, apa yang dia kata adalah, jawapannya, bagi tahu je macam ni. Biasa dengar tak cerita Puteri Gunung Ledang? Saya kata tahu. Apa Puteri Gunung Ledang tu cakap dekat Sultan Mahmud? Sultan Mahmud ni kan nak kahwin dengan Puteri Gunung Ledang, tapi Puteri Ledang tak mau. Puteri Gunung Ledang ni nak kat Hang Tuah. Tengokkan Netflix. Dia minta apa? Dia minta 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang air mata anak dara, jambatan mah daripada Melaka sampai ke Gunung Ledang. Apa lagi? Gitu. Hati nyawa anak kepada raja. Adakah Puteri Gunung Ledang tu dia demand? Tak, dia bukan demand. Dia bukan demand. Ni cerita ni orang panggil apa, sastra Melayu nak bagi tahu. Orang Melayu ni dia kalau dia nak tolak, dia bukan tolak directly. Okay? Kita nak tolak secara tersirat. Nak bagi tahu kata tak mau. Okay? So jawapan dia nak apply kat sini adalah minta okey tak apa, kalau awak nak kahwin balik dengan saya boleh, tapi saya nak mas kahwin saya, kalau dulu RM22, saya nak 22 juta. Bagilah jumlah yang tak mampu ditunaikan. Kalau orang nak kata siapa sampai 22 juta janda lah, tahu sepati awak lah. Awak nak saya balik, bagilah. Faham? At least lah kalau macam contoh dia boleh sediakan jugalah 22 juta pun, bagi tu dah belajar daripada kesilapan kan. 22 juta tu masuk dalam akaun kita pun macam ni Faham? Tu cara dia lah, dia kata. Lepas tu memang tak mau dah lah. Sebab kita rasa daripada kebayang ni baik dia pergi cari orang lain. So dia sendiri mungkin berhati cari orang lain. Tu saya kata betul juga, pandai Tok Guru aku ni. Nama pun Tok Guru kan. Okay, so macam itulah cara Puan Azila dan juga mungkin orang-orang lain yang mana mungkin ada hadapi situasi macam tu. Kadang-kadang ni laki ni dia nak bagi hilang cara dia macam tu, bagi hilang dia tak mau suka lagi kat kita letaklah benda yang dia sukar untuk nak tunaikan. Puteri Gunung Ledang. Okay, tenang. Noraidah Rashid E. Okay. Saya dilahirkan dalam keluarga poligami. Belah ayah saya generasi kelima. Belah mak saya generasi keempat. Generasi. Anak-anak dengan semua mak okey. Okay. Kalau mak dengan mak, kalau jumpa jadinya perang. Okay. Kami sebagai anak tak pernah marah bab ayah kahwin ni sebab kami semua dapat sama rata. Setiap mak pun dapat sama rata. Cuma kalau bab jumpa tu tak tahulah kenapa boleh jadi perang. Nampak?
orang yang boleh ceritakan benda ni orang yang lalui kan. So biasalah tu kan. Biasalah, tak semua orang dia mungkin boleh terima yang boleh kata terimalah lelaki dia kahwin, tapi dia tak boleh terima hak madu yang jumpa. That's why Islam tak sarankan kalau kata kahwin ni duduk dalam satu rumah yang sama. Kan? Maksudnya isteri pertama, isteri kedua duduk satu rumah. Mungkin dah mula-mula tu elok, tapi lagi lama kelamaan kita pun tak tahu. Okay? Even kalau dalam Islam pun kita berkahwin pun, kahwin biasa satu je ni, hak single ni, kita pun disuruh untuk asingkan rumah kita dengan rumah mak. Sebab perempuan dia memang macam tu. Kak Kiah puji saya dahsyat sangat ni. Tengok muka tuan pun flawless. Flawless lah sebab saya kan founder Belantara Spa. Jadi datanglah ke spa, Pak muka flawless. Adalah. Saya bukan buat apa pun kan. Tuan, macam mana nak buat tuntutan andai suami mengabaikan hak isteri? Ni tak cukup spesifik. Macam mana nak buat tuntutan? Mudah je. Jawapannya adalah kita kena buat saman dan penyataan tuntutan. Kena tuntut di mahkamah syariah. Kena buat saman dan penyataan tuntutan. Yang ni kena lantik peguam kalau nak tuntut tuntutan selepas perceraian lah especially Okey, sambil-sambil Kedah tak go lagi ni. Ada Kedah lawan Sekejap saya tengok lah. Tuan selalu kongsi macam mana bekal isteri nak tuntut hak. Soalan saya, macam mana anak nak tuntut nafkah mereka? Maksudnya anak ni dah remaja nak masuk kolej tapi sejak perpisahan ayah tak pernah bagi nafkah. So macam mana anak minta nafkah dia? Okey. Anak yang berumur 18 tahun. 18 tahun dan ke atas. Dia kena buat tuntutan kita sebut sebagai nafkah diri. Okey, nafkah atas diri dia sendiri. So ibu ni dah tak perlu nak tuntut nafkah anak dah. Sebab dia orang ni dia kena tuntut sendiri kepada bapak dia. Kalau bapak dia tak mau bagi, so dia pun kena naik mahkamah sendiri. Sebab dia dah berkemampuan untuk naik ke mahkamah syariah, dia kena buat saman dan penyataan tuntutan, dia kena tuntut nafkah untuk diri dia. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya lah. Okay? So kita sebut sebagai nafkah diri. So tuntutlah, senaraikanlah apa benda yang dia nak tuntut. Kena tengok, nanti mahkamah yang akan pertimbangkan yang mana yang wajib, yang mana yang tak wajib, yang mana disebut sebagai keperluan, yang mana yang kita sebut sebagai kehendak. Kemudian dia akan tengoklah kemampuan pula, kemampuan bapak ni pula. Dan pastinya selagi mana dia orang ni anak sah taraf, dia tetap akan dapat juga. Tinggal lagi banyak ataupun sikit saja. Zahariah Zainal Abidin, hutang dalam perkahwinan tu macam mana ya? Alright, hutang dalam perkahwinan ni adalah contoh suami ni dia ambil gelang. Ambil gelang, dia pergi gadai. Ambil gelang isteri, dia pergi gadai, dia guna untuk kegunaan dia. Jadi benda tu dikira sebagai hutang. Hutang yang dibuat oleh suami kepada isteri. Ataupun apa lagi yang biasa, suami suruh isteri buat pinjaman. Contoh pinjaman peribadi. Okay? Dan duit tu diambil untuk kegunaan suami tersebut. So, yang tu adalah hutang dalam perkahwinan. Apa beza dengan nafkah? Nafkah tu tunggak. Nafkah ni adalah satu benda yang wajib untuk suami bagi kepada isteri. Tapi kalau dia gagal, dia kena tuntut sebagai tunggakan nafkah. Okay? Nafkah. Kalau hutang ni benda yang tak wajib pun. Tapi suami suruh isteri buat ke, suami ambil barang isteri ke, dia guna untuk kegunaan dia. Jadi yang tu dikira sebagai hutang dalam perkahwinan. Okay? Hutang dalam perkahwinan ni tak semestinya suami berhutang dengan isteri. Isteri hutang dengan suami pun boleh dikira sebagai satu hutang dalam perkahwinan. Contoh dia, suami bagi je semua. Nafkah semua tu tak ada masalah, tak ada isu.
Tapi isteri ni dia ambil barang suami, contoh dia pergi jual untuk kegunaan dia, ataupun dia suruh suami dia buat pinjaman, buat pinjaman untuk dia nak guna buat perniagaan, contoh dia. Tengok-tengok tak pernah selesai pun hutang, tak pernah bayar pun hutang sebagainya. Yang tu pun boleh dikira sebagai hutang dalam perkahwinan. So, hutang dalam perkahwinan ni tak semestinya suami berhutang dengan isteri. Isteri berhutang dengan suami pun boleh dikira sebagai hutang dalam perkahwinan. Okay. Kak-kak, hari ni topik tak ada. Topiknya adalah soalan je. Topik menarik malam ni. Yang menarik tu tak ada apa yang menarik lah. Saya cuma jelaskan je lah. Okey, sambung sikit lagi. Wah, Puan Nuraidah ni baguslah menceritakan pengalaman. Sambung sikit lagi. Lupa nak cakap ayah saya kahwin 4. Dah saya anak sulung isteri ketiga. Anak sulung isteri ketiga, okey. Tapi sekarang bila tengok poligami sekarang banyak meluat dan menyampah pula rasanya. Sebab sekarang banyak yang belagak mampu gila nak poligami. Begitulah. Orang selalu bagi alasan. Orang tak ada masalah nak poligami Kata, apa nak risau? Beras kita beli. Boleh kira beli beras Alif Ai. Okey. Isu sihir pemisah boleh isukan di dalam mahkamah. Boleh isukan. Macam contohlah kan. Kita pernah ada kes yang macam ni, iaitu tuntutan fasah. Alright. Tuntutan fasah, isteri tuntut fasah bla bla whatever is it lah. Dia cerita dengan alasan nafkah tak dapat, pukul dan sebagainya. Dan suami ni dia tak mau cerai, dia lawan. And then dia bagi tahu kata dia okey segalanya. Cuma ada beberapa kali tu dia mungkin macam baran sebab dia rasa dia ada terkena sihir pemisah. So dia nak defend lah. Bab nafkah tu dia kata tak ada isu. Tapi yang ada isu adalah dia bila dalam rumah tangga ni dia ada rasa marah, dia rasa macam meluat dengan isteri, dia rasa meluat dengan anak. Tapi kadang-kadang dia baik, okey pula. Dia rasa macam benda tu sihir pemisah. So dia punya defense lah kita panggil. So defense suami ni dia kata dia sebagai orang yang menjadi satu mangsa keadaan terhadap sihir pemisah. So benda tu dibicarakan. Alright, bila dibicarakan, for sure suami ni dia nak kena buktikan lah, kata dia ada terkena guna-guna lah. So maksudnya dalam keadaan yang dia disihir tu, dia nak buktikan tentang sihir. Jadi persoalannya, bagaimana kita nak buktikan tentang sihir ni? So berbaliklah kepada bukti. Jadi kalau kata nak bawa main saksi, kalau nak cerita tentang saksi, dia bukan saksi yang nampak suami ni baran ke semua tu. Kalau nak cerita tentang saksi ni mesti saksi yang nampak benda tu. Bukan nampak benda takat tangkai tu, tak. Maksudnya dia nampak setan tu. Senang cerita. Ada. Kadang-kadang kita nak percaya pun susah juga kan. Okay? Jadi bukan kita tak percaya tentang isu sihir ni. Kita kena percaya. Kan Allah cerita, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Allah kata jin dan manusia. Allah sebut jin dulu. Jin ni benda yang kita tak nampak. Tapi Allah tahu. Allah ciptakan benda tu. Tujuannya tak lain untuk beribadah. Macam kita beribadah pada Allah, jin juga kena beribadah pada Allah. Cuma kita tak pernah nampak jin ni macam mana. That's why kita percaya pada sihir ni. Okay? Even zaman yang sihir paling kuat pun adalah ketika zaman Nabi Musa AS dan juga zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS. So, cerita sihir ni bukan cerita sekarang ni, cerita daripada dulu lagi. Dan kita kena beriman. Kita kena tahu dan percaya tentang benda gaib ni. Alright? Tapi masalahnya macam mana kita nak buktikan sebab kita tak nampak benda tu. So apa yang dia bawakan adalah dia bawa Tok Bomoh untuk jadi bukti. Dan for sure mahkamah dengar sahaja tapi sukar untuk diterima. Sukar untuk diterima tentang keterangan tersebut. Sebab nak buktikan. Macam contoh kita nak kata ada jin macam ni duk kacau-kacau kita. So macam mana kita nak buktikan? Sebab hakim pun manusia yang biasa.
Hakim pun macam kita, macam saya pun tak nampak. Kita menghukum mengikut perkara yang zahir. Nahnu nahkum bizahir. Kita menghukum ikut perkara yang zahir. So yang zahirnya apa dia? Yang zahirnya adalah pukul. Yang kita tak nampak yang zahirnya adalah mungkin ada benda yang suruh kita pukul. Macam bisikan ke, rasuk-rasuk ke. Kita tak tahu benda tu. Kita tak nampak benda tu. So kita kena terima yang pukul ni. Kita tak boleh tengok apa alasan dia. Melainkan benda tu mungkin boleh dibuktikan. Okay. Jadi kalau tanya kat saya, boleh tak bawa isu sihir pemisah ni dekat dalam mahkamah untuk isu cerai dan sebagainya? Jawapan saya boleh. Cuma belum tentu boleh diterima. Sebab dia sangat berat untuk diterima sebagai satu pembuktian. Dia mungkin boleh dikatakan sebagai satu defense ataupun pembelaan. Tapi dia belum tentu boleh diterima sebagai pembuktian. Kalaupun kita boleh bawa bukti yang boleh nampak setakat yang kita boleh percaya. Contoh dia, bawa main botol ke, bawa main tangkai ke, bawa main apa pun, kita mungkin boleh kata, oh betul ni. Tapi belum tentu lagi kita boleh kata benda ni yang menjadi penyebab kepada berlaku perkara tersebut. Okay. Dahsyat sihir pemisah. Sekarang banyak cerita. Tapi pelik kan? Saya pelik sangat-sangat. Kenapa cerita sihir-sihir pemisah semua ni dia ada dekat cerita orang Melayu je. Saya tak tahulah kenapa. Tak tahulah, mungkin sebab kita terpengaruh dengan cerita Melayu. Kalau duk tengok cerita yang orang putih, dia tak ada macam tu. Hantu-hantu dia pun Dracula. Apa benda? Frankenstein. Hak yang nampak Dracula je lah kot yang nak seram sekian. Tapi tak apalah kan. Macam Twilight. Twilight, saya tengok Twilight. Vampire semua hak jenis handsome. Hak yang vampire perempuan, hak betina, hak yang lawa-lawa. Cuma yang, tapi tak ada cerita tentang nak kacau ganggu rumah tangga. Itu yang pelik tu. Kita je. Saya tak tahu lah, mungkin sebab jin ni dia suka kacau orang Islam kot tu. Allahualam lah kan. Jin pun ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Dia macam kita. Dan kita kena ingat satu perkara sebelum Allah ciptakan manusia di muka bumi, telah ada kehidupan sebelum Allah cipta manusia. Buktinya apa? Buktinya surah Al-Baqarah. Saya petik sikit. Masa Allah nak cipta Nabi Adam, ayat firman Allah, wa iz qala rabbuka lil malaik qala inni betul, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey. Allah kata, aku nak ciptakan khalifah di atas muka bumi ini, manusialah. Qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa nak ciptakan lagi? Makhluk yang akan membuat kerosakan, yang akan menumpahkan darah ke atas muka bumi ini. Cukuplah kami, iaitu para malaikat ni kata, cukuplah kami ni yang menyembah kepada kamu. Katis judul Lepas tu Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Okay? So, dalam tafsir Tabari kot, tak silap, dia ceritakan tentang kejadian sebelum Adam. Daripada ayat ni lah tafsir ni. So, nak ceritakan tentang sebelum ada kita manusia ni, telah ada kehidupan di muka bumi ni. Okay? Telah ada kehidupan di muka bumi ni yang kita sebut sebagai jin. Dalam tafsir disebut ada satu bangsa jin. Bangsa jin yang hidup di muka bumi ni, dia dah ada kehidupan macam nabi-nabi dan sebagainya. Dia orang dah hidup lama dah dekat muka bumi. Dan kemudian hidup mereka ni pun suka bunuh-bunuh dan sebagainya, menumpahkan darah ke atas tanah bumi ni lah. Maksudnya suka berbunuh-bunuhan. Jadi Allah lantik seorang
jin, satu jin ni yang kita sebut sebagai Azazil. Biasa dengar tak Azazil? Jangan bagi nama anak ini. Okay? Azazil ni adalah satu jin yang dibuat daripada api. Okay? Api, jin ya. Jadi Azazil ni menjadi panglima perang, ketua perang, dengan tentera-tentera dia adalah para malaikat. Allah turunkan malaikat ke muka bumi ni dengan Azazil ni untuk habiskan, okay, habiskan ke semua jin-jin atas muka bumi ni. Dia suruh Allah suruh selesaikan. Dan yang mana yang lawan tu semua mati, yang mana yang tak lawan semua pakat lari masuk dalam hutan, nyorok dan sebagainya. Okay? Lepas tu Allah suruh naik semuanya, malaikat naik ke langit, kemudian termasuklah dengan Azazil ni. Naik ke langit, itulah baru timbul ayat tersebut. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak ciptakan khalifah baru atas muka bumi ni. Okay? So, kena percaya. Kita kena percaya tentang benda ni wujud. Dia bukan sebab teori sains. Ada orang dia mungkin bertuhankan sains yang fakta. No. Kita sebagai orang Islam ni, kita percaya dengan sains dan fakta, dan kita kena percaya juga benda yang gaib ni. Ini yang disebut sebagai beriman. Okay? Kita ini rasa macam ustaz. Saya suka sejarah dan saya suka benda-benda macam ni. So kalau tanya kat saya, saya terangkan, insyaAllah saya boleh terangkan. Alright. Berpisah bukan satu pengakhiran kan tuan. Dari mulaan tu dah. Betul. Saya tengok kan, bukan sekadar retorik lah. Ada orang lepas dia berpisah, saya tengok hidup dia happy sangat-sangat. Siap dia kahwin baru lagi. Dia memang ada orang jenis macam ni. Dia janji dah. Tak, ni last lah, saya tak akan kahwin dah lah. Betul ni lah, tak apa. Kita tengok. Tengok-tengok saya berjaya lah dapat selesaikan kes dia tu. And then, tiba-tiba, dalam 4 bulan ke 5 bulan macam tu, dapatkan undangan dah. Tiba-tiba saya happy lagi dengan pasangan tu kan. Okay lah, Alhamdulillah lah. Puan Yani Osman, tuan kali ni tuan tak nak isukan pasal drama TV3 tu ke Aku Yang Kau Gelar Isteri. Yang ni pun insyaAllah. Macam tahu-tahu je Puan Yani InsyaAllah. Sebab saya dah tengok dulu. Saya biar wife saya perhati, dia tengok drama tu dulu hari ni. Nanti saya ulas lah. Okay. Bolehkah suami berkahwin lagi tanpa pengetahuan isteri? Ya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Dia kahwin ni, dia isu buat rukun nikah je yang penting. Dia tak ada pun rukun yang ke-6. Dia ada rukunnya suami, isteri, saksi, wali, akad je kan. Dia tak ada rukun yang ke-6. Kena ada pengetahuan isteri pertama. Tak ada. Tak ada. Walaupun dia nak poligami kan. Dia tak ada rukun yang ke-6. Dia hanya cukup 5 rukun tu juga. So, isteri pertama tak tahu pun tak menjadi masalah. Tapi, dalam bab undang-undang, kita kena... Ya? Turun bawah? Sorry. Okey, jika masih dalam iddah suami berkahwin lagi, apa hukumnya? Jangan tanya saya bab hukum. Okey, dia boleh jadi sah kalau dia cukup semua rukun. Tinggal lagi tak betul dari segi undang-undang. Okey, dari segi undang-undang tu sebab dia nak berkahwin dengan perempuan lain, dia kena habiskan iddah suami isteri yang dia ceraikan tu dulu. Okay? Kalau dia tak habis lagi, tu dia dikira sebagai berpoligami. So dia kena mohon poligami. Jadi kalau dia tak poligami tu, dia tak mohon poligami kat mahkamah, contoh dia, so dia dikira melanggar undang-undang. Jadi bila dilanggar undang-undang ni, dia saya percaya dia mungkin perkahwinan tu tak dua, antara dua.
Sama ada dia pergi nikah dekat Siam ataupun dia nikah secara sindiket. Macam sekarang ni, orang tak boleh masuk kat Siam, jadi orang pilih nikah secara sindiket. Okay. Zat Jafar, babe, tengok tu Fahmi terus aku teringat Mr. Q. Siapa Mr. Q ni? Ada rupa macam saya ke? Tiba-tiba je saya rasa macam, oh aku ada kembar. Hari ni saya tak pakai pomade je. Hari ni saya macam light-light. Cool-cool. Nur Zahra, saya dah tak ada sefahaman tapi 2 kali file cerai suami tak nak cerai. Okay. 6 tahun dah tak tinggal sebumbung. Adakah hakim syar'i boleh jatuh hukum kalau suami tak turun ke mahkamah kalau kes cerai biasa? Cerai biasa takkan boleh buat. Cerai biasa ni kita kena faham satu perkara. Maksudnya adalah lafaz talak tu kena lafaz oleh suami. Kalau suami tak lamai, tak mau mai ke mahkamah, tak mau lepas cerai, so benda ni takkan boleh pergi. Itu pun termasuk jugalah dengan proses pada Jawatankuasa Berdamai ataupun hakam. Kalau suami tak pernah hadir ke mahkamah, so mana mungkin hakam tu wujud? Mana mungkin Jawatankuasa Berdamai itu pun wujud? At least kalau kata nak sampai kepada Jawatankuasa Berdamai, nak kepada hakam, suami ni kena hadir. Kena hadir ke mahkamah untuk cerai cara biasa. Pada saya kalau dia tak datang juga, puan tuntutlah kepada fasah ataupun cerai taklik. Lebih mudah untuk dibuktikan sebelah pihak lah. Eli Johari, tuan kena nafkah anak bekas suami mula culah bayar nafkah anak. Dia bayar dan potong ikut suka hati dia dan sekarang dia berhutang sebulan nafkah. Sebelum ni pegawai suluh beritahu jika bekas suami tak bagi nafkah 3 bulan turut-turut boleh mohon potongan gaji, tapi saya nak tunggu 3 bulan turut. Bolehkah saya mohon potongan gaji tanpa perlu tunggu tunggakan 3 kali turut? Jika boleh, apa prosedur yang perlu saya buat? Okey, bagus soalan ni, very straight to the point. Saya suka puan Eli Johari. Jawapan saya, puan boleh buat terus. Okay? Ada alasan yang munasabah untuk puan dapat potongan gaji. So, cara dia macam mana? Puan buat tuntutan tu, nama dia ubah perintah nafkah anak. Okay? Ubah perintah nafkah, mohon untuk dibuat secara potongan gaji. Ada alasan lah. So, alasan tu bagi tahu lah sebab alasan dia gagal. Kalau kita nak mohon tunggakan, takut lagi ni kita hanya akan dapat tunggakan tu sahaja. Okay? So pada saya yang terbaik adalah mohon ubah perintah nafkah anak. Okay, Fatin Mustafa. Salam tuan, Waalaikumsalam. Perkahwinan kedua di selatan Thailand tidak berdaftar. Okay. Sekarang dah ada anak dan suami tinggalkan isteri kedua tanpa perceraian secara rasmi. Bagaimana tentang faraid? Bagus soalan ni. Adakah bini pertama tetap wajib bagikan harta faraid walaupun perkahwinan itu tidak berdaftar? Alright, jawapannya adalah persoalannya apa yang akan berlaku kepada anak dengan isteri yang kedua yang kahwin dekat Siam. Okay, perceraian tanpa perceraian rasmi. Baik, jawapannya adalah memandangkan tak ada perceraian rasmi, tak pernah pun daftar kat mahkamah, jadi perkahwinan tu kita tak boleh anggap diterima sebagai sah. Saya sentiasa berpegang perkahwinan yang berlaku kat selatan Thailand ke dekat mana ke, kalau dia tak buat pengesahan nikah, that means perkahwinan tu pada saya dia tak wujud. Dia tak wujud. Kita tak akan boleh terima. Kalau saya pun kerja dekat Jabatan Agama Islam, kalau saya tangkap orang kaluat ke, tapi dia bagi tahu kata kami menikah dah dekat Songkla sebagainya, saya tak akan terima. Sebab pada kita perkahwinan dia belum tentu lagi sah. Kita pun tak tahu sebab tak disahkan di mahkamah lagi. Jadi apa yang berlaku adalah dia tak boleh dianggap sebagai isteri. Kalau anak tu pun kita tak boleh dianggap sebagai anak sah taraf lagi. Sehinggalah dibuktikan. Alright, jadi bagaimana tentang faraid? Jawapannya seperti yang saya pernah kongsikan, dia tak layak untuk terima faraid. Saya terus terang saya bagi tahu. Dia tak layak untuk terima faraid sebab perkahwinannya pun belum tentu lagi sah. Belum tentu lagi dia layak untuk digelar isteri. Tu bahayanya kalau kita berkahwin di sepanjang Siam, tak dibuat pengesahan nikah. Kalau ada yang menonton ni, dia pergi menikah kat Siam, dia tak buat lagi pengesahan nikah, buat segera.
bila ada sijil nikah, bercerai sekalipun dia akan ada sijil cerai. Jadi dia layak untuk terima faraid. Anak tu layak untuk terima faraid kalau ada anak lah. Tapi kalau tak ada anak, bercerai, dia tak layak lah terima faraid. Faraid ni hanya untuk isteri, dia bukan untuk bekas isteri. Jadi bagaimana tentang faraid? Adakah bini pertama tetap wajib bagikan? Jawapannya tak wajib. Sehinggalah dia disahkan telah berkahwin dengan suami. Dia perkahwinan tu mesti berdaftar Fatih Mustafa. Betul, Angah Ahmad dah bagi cadangan. Tuan cerai atau tebus talak. Okay, betul ataupun fasah. Tuan, saya tanya ikan dalam borang tentang mut'ah tu, dia tanya keturunan bangsawan sederhana kaya, macam mana nak pilih? Seriously lah. Saya rasa macam siapa yang sediakan borang ni? Borang ada borang macam tu, kira dahsyat. Sebab dalam biasa kita buat dalam saman dan penyata tuntutan, kita nyatakan sahajalah. Kita nyatakan tentang suami kerja apa, dia mempunyai kemampuan untuk bayar dan sebagainya. Kita pun tak pernah bagi tahu pun dia bangsawan ke, sederhana ke, kaya ke. Tapi atas kita lah. Kalau kita rasa macam dia bangsawan, tanda bangsawan. Kalau dia rasa sederhana, sederhana. Kalau kaya, kaya. Kalau dia tu so-so, sederhana je lah. Okay. Kalau kaya ni T20 lah. Gaji 10,000 ke atas. Kalau bangsawan, ni hak keturunan, kerabat. Kalau 2 bulan tak cakap, tidur pun dah asing-asing macam mana, komunikasi tak ada dah. Dia macam larikan diri lepas dia kan tercurang. Bulan ni setahun dah, dingin je. Minta lepas, kalau tak suka dia tak nak lepaskan. Nak bawa hal ni ke mahkamah boleh ke? Nak bawa hal apa tu puan? Kalau puan nak bercerai secara fasah, ya, isu ni semua boleh bawa. Kalau nak bercerai secara baik, kan kita sebut section 47, kalau tak mau cerita panjang-panjang, nak cerita kata tak ada sefahaman pun boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan kita saja-saja. Saya nak pergi kat kaunter, pergi ke mahkamah syariah, bawa kereta jauh-jauh, drive, parking, berpeluh panas, duduk jalan sampai ke kaunter. Ambil nombor, tunggu pula giliran panjang. And then sampai number kita pergi kat kaunter, kita tanya, cik, saya nak tanya, saya dah 2 bulan tidur asing dengan suami, saya pun dah tak ada cakap dan sebagainya. Bulan ni saja pun dah setahun dah kalau kita duduk asing, cakap pun dingin sebagainya. Minta lepas, dia tak suka, dia tak nak lepaskan. Saya nak mengadu benda ni dekat mahkamah, saya nak mengadu benda ni kat hakim, boleh tak? Jawapannya tak ada. Dekat kaunter mahkamah, dia hanya akan tanya, jadi puan dah minta cerai, dia tak mau cerai. Okey, jawapannya puan tuntut fasah lah. Sebab nak cerai tapi dia tak mau cerai, tuntut fasah. Fasah nak ceritalah apa pun. Asalkan penceritaan tu dia ada dakwaan ikut undang-undang, dan yang pastinya dia mesti kena ada pembuktian. Kena ada bukti. Assalamualaikum Tuan Fahmi. Salam. Nak tanya, apakah yang dimasukkan dengan sumbangan langsung pihak suami atau bekas suami dalam tuntutan harta pencarian? Jawapannya wang ringgit. Wang ringgit. Baik. Contoh, suami ada rumah, kemudian bercerai. Isteri nak tuntut atas pencarian. Atas pencarian tu, isteri kata dia ada sumbangan langsung. So maksudnya dia ada buat kelak wang ringgit. Dia ada buat kelak duit dia untuk bayar sebahagian. Mungkin separuh sama-sama bayar setiap bulan. Ataupun isteri ni mungkin dia ada buat keluar duit sebahagian untuk renovate rumah, contoh dia. Tu kita sebut sebagai sumbangan langsung. Sumbangan tak langsung tu benda yang tak melibatkan dengan duit. Simple ya. Ilah Ahmad, salam Assalamualaikum. Salam. Suami saya dah 7 bulan tak buat pengesahan lepas cerai. Bila tanya dia kata dia sibuk dan tak tahu nak buat urusan macam mana. Bila bab sekolah anak-anak, pihak sekolah akan minta surat menjaga anak. Macam mana saya nak buat? Jawapannya Puan Ilah Ahmad kena settlekan satu-satu. Yang pertamanya, kalau suami tak mau pergi filekan pengesahan lepas cerai, Puan sendiri kena pergi buat pengesahan lepas cerai.
Okay, pengesahan lafaz cerai ni tak perlu tunggu suami nak buat, isteri pun boleh buat. Asalkan dengar lafaz cerai tu dengan lafaz yang betul. Okay, buat pengesahan. Yang keduanya, lepas dah selesai yang tu, puan boleh buat tuntutan hak jagaan anak untuk dapat perintah jagaan anak. Sebab perintah jagaan anak adalah satu keperluan ataupun dokumen yang kebanyakan pejabat pendidikan daerah mahukan untuk pendaftaran bagi pasangan yang dah bercerai. Sebab dia nak tengok siapa dapat hak jagaan untuk nak daftar tu. Okay? So, sangat penting sekarang ni perintah hak jagaan. Jadi kena naik. Lepas dah selesai, dah sabit perceraian, dah sabit dah pengesahan lafaz cerai tu, puan kena pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk buat tuntutan hak jagaan anak pula. Sebab nak dapat perintah. Perintah jagaan anak. Kalau suami tidak mohon kebenaran poligami di mahkamah, menikah di rumah perempuan di PJ tanpa kebenaran pejabat agama Selangor, adakah isteri pertama boleh mohon apa puan? Inilah kita sebut sebagai nikah sindiket ni. Dia tak mohon, dia tak dapat kebenaran daripada pejabat agama, dia tak pernah dapat kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Tiba-tiba tahu kata kahwin. Yang inilah kita sebut sebagai nikah sindiket ni. Kalau nikah dekat sempadan Siam, kita sebut sebagai nikah sempadan. Tapi kalau nikah dekat dalam Malaysia, tak ada perintah mahkamah poligami, tak ada pun kebenaran daripada pejabat agama, inilah dinamakan nikah sindiket. Sekarang ni banyak sangat dalam tempoh PKP ni. Mana dapat pun tak tahulah. Okey. Cik Alif Ai, kenapa dengan isu rumah tangga dalam mahkamah syariah tidak ada jalan untuk selesaikan isu sihir misah seperti ada orang-orang yang tentu boleh lakukan seperti ustaz melakukan ruqyah. Lagipun isteri ada kesan-kesan dengan suami isteri. Okey. Dalam penghakiman dulu saya kongsikan Cik Alif, dulu ada satu sahaja yang diterima. Dua. Itu pun dekat Kuala Lumpur, Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Satu tu dia bawakan almarhum Dr. Harundin. Apa yang apa benda yang dia buat tu? Allah, lupa saya pun. Satu almarhum Dr. Harundin, yang tu ada sekali, yang tu diterima. Yang keduanya Datuk Ismail Kamus. Almarhum juga kan, almarhum Datuk Ismail Kamus. So dua-dua tu yang ada credibility. Setakat yang lain tidak ada. Tidak ada. Mungkin boleh buat mai ustaz yang ruqyah semua tu, cuma nak diterima sebagai tahap pembuktian yang tinggi tu belum tentu lagi. Sebab dia hanya boleh dikira sebagai saksi biasa sahaja, sama macam orang lain juga bagi saksi. Sebab saksi ni dia mesti orang yang nampak secara jelas. Pastinya bab cerita nampak secara jelas ni adalah satu benda yang sukar. Sukar untuk diterima bagi kita sebagai manusia. Sebab biasanya manusia tak nampak benda-benda macam ni. Betul kan? Boleh bersetuju Semua manusia tak nampak benda-benda macam ni. Tak nampak benda-benda yang ghaib. Jadi mana mungkin kita boleh nak percaya dengan sewenangnya orang yang nak claim kata dia nampak. Contoh anda semua kata nampak dan sebagainya. Anda semua tak nampak tapi saya claim kata saya nampak. Kemudian saya nak jadi saksi. Saya mungkin boleh cerita benda tu, tapi belum tentu lagi hakim nak terima benda tu. Sebab dalam undang-undang syarat kesaksian dia mesti syarat yang nampak. Nampak benda tersebut. Payah kan? Dia bukan sebab isu undang-undang tu. Tapi prinsip undang-undang begitu. Assalamualaikum tuan, saya ada soalan. Kalau isteri buat pinjaman peribadi untuk bakal suami jadikan mas kahwin disebabkan suami cakap nak kahwin boleh tapi duit tak ada. Jadi isteri tapi bagi buat pinjaman, bagikan suami, dia cakap lepas kita kahwin dia bagi balik. Jadi duit yang dijadikan mas kahwin tu duit isteri ke duit suami? Duit isteri lah.
Lepas cerai isteri tuntut balik mas kahwin tu, bekas suami cakap tak boleh tuntut sebab pinjam sebelum akad nikah. Oh, tak dia hutang, tak boleh tuntut. Kalau dah bagi duit tu mas kahwin, oh faham, pinjaman peribadi untuk bakal suami jadi. Oh, very clever. Baik, hutang dalam perkahwinan adalah hutang yang berlaku dalam perkahwinan. Ya, dia tak boleh berlaku sebelum berkahwin. Jadi saya boleh kata benda tu agak betul. Ya. Cuma kalau kita nak tuntut benda ni, memang saya rasa dia akan menjadi isu yang very technical. Okay? Dia akan jadi very technical sebab benda tu dibuat sebelum berkahwin. Betul? Saya kata betul. Cuma dia tak boleh terlepas satu benda. Okay. Kalau berlaku perceraian, kita boleh ceritakan benda tu sebagai mut'ah. Dan kalau kita nak tuntut sebagai hutang sivil pun boleh juga, cuma masalahnya kita kena ada perjanjian. Ramai orang dia buat hutang tu tapi dia tak ada buat perjanjian kan. Hutang dengan bank ada perjanjian, tapi nak bagi duit kepada bakal suami ni, kita tak pernah buat perjanjian. Kita hanya rasa macam tak apalah ni suami nanti bayar balik. So payah sikit kalau nak tuntut hutang macam tu dekat mahkamah sivil. Okay, kalau ada boleh pergi tuntut. Sebab memang betul tuntutan tu dia buat berlaku sebelum kepada perkahwinan. Dia very technical. Betul tu. Saya rasa macam betul. Cuma dia tak boleh lepas lah kalau kata bab-bab mut'ah ni ceritalah pengorbanan yang berlaku. Oh, dah ambil pinjam tu memang hutang lah kan. Ni poin panjang sikit ni tadi ni. Bolehkah saya menuntut atau mohon di mahkamah supaya suami saya dibicarakan kerana tidak mohon kebenaran untuk poligami kerana dia tidak buktikan keperluan dan kemampuan untuk poligami. Okey, baik. Dia dah berkahwin, ya, dah diperdapati berkahwin. Kita pun tak tahu berkahwin tu betul ataupun tidak lagi kan. Jadi kita tak boleh nak paksa sebab dalam permohonan yang ada adalah permohonan poligami dan juga permohonan pengesahan nikah poligami. Okey, yang boleh buat benda tu adalah laki tersebut. Dia bukannya kita yang pergi tuntut ataupun orang lain. Okey, dia mesti laki tersebut yang buat tuntutan pengesahan nikah poligami. Kalau dia tak buat, jadi kita tak boleh nak tolak, tak boleh nak heret dan sebagainya. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat aduan kepada pejabat agama untuk pejabat agama tu yang buat tangkapan. Kalau dia kata tak boleh tangkap macam tu saja, so buat laporan khaluat. Buat laporan khaluat. Senang, tangkap khaluat, kita kena tahu kat mana tu, tangkap khaluat, nanti biar mereka sendiri saja yang settle kat pejabat agama. So pejabat agama kata, ni mana mai pula sijil nikah ni tak betul pun ni, mana adalah rekod kami. Formcom bila kena kata khaluat tu, so macam mana pun dia kena naik mahkamah untuk permohonan poligami. Kan? Tuan, saya segi soalan, sekiranya suami saya berhutang hantaran, perlukah saya tuntut hutang tu dekat mahkamah? Nak tuntut hutang hantaran, boleh tuntut. Boleh tuntut. Cuma kita kena clear lah. Kalau hutang ni, dia sukar untuk nak buktikan. Melainkan ada perjanjian. Macam gadai barang. At least ada bukti yang kita kena tunjuk, iaitu sijil gadaian. Tapi kalau macam hantaran, mas kahwin, benda yang dijanjikan ni, kalau tak ada pembuktian, sukar nak dapat. Bukan tak boleh nak tuntut, tapi payah nak dapat. Payah nak dapat perintah daripada mahkamah. Okay, saya nak ambil last. Anak saya pun dah panggil nak makan tu.
Saya ambil soalan last lah. Nama pun cantik ni, Merpati Salji. Itu. Saya nak tanya mentua saya suruh suami saya ceraikan saya. Okay. Sampai hari ini dia belum ceraikan saya. Suami saya cuma WhatsApp saya saja, dia nak jumpa anak-anak sebab mak dia tak izin. Jadi puan hafalkan. Puan hafalkan senang. Alright, itu saja saya berhenti saya setakat ni. Dah 11.30 dah. Panjang malam ni Alright, so terima kasih banyak-banyak kepada semua. Yang mana yang belum follow lagi, boleh follow. Yang mana belum like lagi, tolong like. Itu saja saya minta. Dan kalau boleh tolong sampaikan kepada kawan-kawan dan sebagainya. Boleh follow. Saya Fahmi Ramli. Dan insyaAllah saya akan sentiasa untuk bagi yang terbaik, bagi perkongsian ikut apa yang saya tahu. Dan yang saya tak tahu, yang saya silap, saya mohon maaf. Dan insyaAllah, apa yang saya boleh janjikan adalah saya akan cuba untuk menyampaikan kepada anda semua apa saja hak yang berkaitan dengan hak di Mahkamah Syariah supaya anda semua dibantu, faham dan sebagainya. Khususnya para wanita yang menonton ni, yang nak tahu tentang hak dia, tolong kabarkan kepada kawan-kawan kita yang lain. Kalau kata saya ni Mr. Q ke apa dan sebagainya, terpulang lah. Yang penting, saya tetap Fahmi Ramli. Alright? Itu saja daripada saya pada malam ni. Mohon ampun dan maaf. Anda ada salah dan silap. Saya minta ampun. Dan kalau ada yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Dan siapa yang belum join lagi grup Telegram saya, boleh join grup Telegram saya, Fahmi Ramli Official. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada esok malam. Boleh Alright. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.